Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat satu perkongsian bagaimana kita nak mengajar menggunakan telefon pintar kita, iaitu menggunakan aplikasi WhatsApp. Kita sedia maklum, rata-rata pelajar kita mempunyai smartphone mereka masing-masing. Jadi hari ini saya akan tunjukkan satu cara yang saya gunakan untuk mengajar tanpa menggunakan data yang besar ataupun data internet yang banyak, sebab saya akan gunakan WhatsApp sahaja, dan saya akan tunjukkan cara bagaimana kita boleh menjalankan satu PDP yang menarik, yang menyeronokkan dan melibatkan pelibatan pelajar yang sangat aktif. Jom ikuti saya lepas ni, kita tengok video seterusnya. Tapi sebelum tu jangan lupa klik like dan juga mohon share video ni kepada kawan-kawan yang lain, dan jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah paparan WhatsApp saya. Kalau diperhatikan di sini, di sebelah kiri ini saya ada satu WhatsApp group yang dinamakan sebagai kursus STE 3261, dan di bawahnya saya ada lagi beberapa grup kecil yang dinamakan grup 1, grup 2 sehinggalah grup 6. Ini merupakan grup-grup kecil yang mana pelajar telah bentuk grup mereka sendiri. Memandangkan kelas ini ada 36 orang pelajar, maka setiap kumpulan terdiri daripada 6 orang pelajar. Sebelum kelas secara online dijalankan, saya telah memberi arahan dan peraturan kepada pelajar sehari sebelum kuliah sebenar dijalankan. Arahannya adalah seperti berikut. Boleh perhatikan di sini daripada nombor 1 sehinggalah nombor 7. Bagi saya arahan ini sangat perlu ataupun penting sekiranya ia memerlukan pelajar menyediakan bahan-bahan untuk kuliah pada hari esoknya. Kalau perhatikan di sini ada arahan nombor 7, saya minta pelajar sediakan bahan-bahan untuk aktiviti SCL nanti. Selain itu, saya juga ada memberikan kepada pelajar 2 lembaran kerja dalam bentuk Words di sini, iaitu SCL lengan dan juga template pola lengan. Ini merupakan contoh yang saya berikan pada pelajar. Lembaran aktiviti yang mereka perlu lengkapkan dan siapkan setelah tamat kelas ataupun SCL pada hari ini. Dan juga saya bekalkan kepada mereka, ini adalah pola lengan yang mereka akan gunakan untuk membuat aktiviti nanti. Kemudian pada hari berlangsungnya PDPC, saya telah memberikan arahan 15 minit sebelum kuliah secara maya dijalankan kepada pelajar. Saya ulang semula kepada mereka arahan-arahan telah diberikan ataupun peraturan telah diberikan sehari sebelumnya. Jadi di sini saya memberi mereka masa 15 minit untuk mencatatkan kehadiran mereka sebelum kelas bermula, iaitu dari jam 8.45 hingga 9 pagi. Dan saya ingatkan semula pelajar-pelajar untuk memastikan mereka menyediakan bahan-bahan untuk kita adakan aktiviti SCL nanti. Ini contoh arahan yang saya berikan pada mereka dalam bentuk voice recording pelajar semua dah boleh melaporkan kehadiran mulai sekarang sehingga jam 9 pagi. Ini adalah contoh arahan yang saya berikan pada jam 8.45 pagi sebelum kuliah bermula. Jadi di sini pelajar telah mula menghantar kehadiran mereka. Kita boleh pendengarkan suara pelajar di sini. Saya Nurul Syafiqah Zaki, hadir doktor. Saya Aisyah Nadira, hadir doktor. Saya DIB, hadir doktor. So di sini kita dapat merekod kehadiran pelajar secara menggunakan voice recording, dan juga kita boleh merekod kehadiran pelajar ini secara manual dalam kita punya laporan kehadiran. So di sini kita dapat detect di mana pelajar yang tidak hadir dan mana pelajar yang dapat menyertai grup WhatsApp pada hari tersebut. Seterusnya setelah tamat masa itu pada jam 9 pagi. Di sini perhatikan pada jam 9 pagi saya telah memberikan mereka arahan yang berikutnya. Arahannya adalah seperti berikut. Alhamdulillah, masa untuk melaporkan kehadiran telah tamat. Saya akan mulakan kuliah pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.
Okay, so ini adalah arahan di permulaan kuliah pada jam 9 pagi. Dan saya juga telah memberi arahan dalam bentuk teks di sini ya. Sebagai permulaan kuliah, saya nak tanya satu soalan yang mana pelajar perlu merujuk kepada slide yang diberikan di bawah, iaitu image yang saya berikan di sini ya. Okay, so ini adalah merupakan induksi set saya, yang mana induksi set ini kita boleh sebagai seorang guru ataupun pensyarah, kita boleh pelbagaikanlah induksi set ini, sama ada hendak menggunakan dalam bentuk image, kita juga boleh gunakan word search ataupun cross puzzle ataupun gambar video pendek yang mana durasi tak lebih daripada 3 minit, dan kita boleh postkan induksi ini kepada pelajar sebagai satu rangsangan ya, untuk menarik minat pelajar untuk turut serta dalam aktiviti PDP pada hari tersebut. Dan ini juga merupakan satu kaedah untuk kita memastikan pelajar telah bersedia untuk mengikuti kelas kita pada hari tersebut. Okey, di sini saya tanyakan soalan, siapa yang nak respon? Jadi pelajar dah mula merespon. Mereka boleh menggunakan sama ada teks, di sini ada contoh-contoh teks yang diberikan oleh pelajar, dan juga suara ya. Cuba kita perdengarkan. Ia adalah salah satu penyudah keruk lengan, Doktor. Okey, ini adalah salah satu jawapan yang diberikan oleh pelajar ya. Okey, seterusnya kita boleh bagi peneguhan kepada jawapan-jawapan pelajar. Contohnya saya masukkan emoji saya suka di sini. Okey. Dan ini pelajar masih lagi memberi respon. Okey, mungkin line dia agak lambat sedikit. Jadi dia masih lagi memberi respon. Dan seterusnya saya teruskan dengan kuliah pada hari tersebut dengan memberi arahan yang berikutnya. Cuba saya perdengarkan. Okey, bagus semua dapat memberikan jawapan yang kita cari hari ini, iaitu apa? Kita nak belajar hari ini berkenaan dengan lengan Okey, apa itu lengan dan apakah klasifikasi lengan yang kita ada? So, untuk berikutnya saya akan berikan video untuk kuliah kita hari ini. Okey, video lengan yang pertama, saya bagi masa kepada awak 15 minit untuk menonton dan menonton video ini, dan saya minta kalau boleh awak catat dan cuba fahamkan apa yang disampaikan dalam video ini. Dan sekiranya awak ada soalan, boleh terus ajukan soalan dalam grup WhatsApp ni melalui dengan cara apa? Awak nak type pun boleh ataupun awak nak hantar voice recording pun boleh. Okey. Okey, ini adalah arahan yang saya berikan untuk permulaan kuliah saya yang pertama, dan saya sharekan kepada pelajar dokumen tersebut dalam bentuk drive di sini. Bila klik, pelajar akan dapat paparan seperti berikut. Pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, di akhir kelas nanti pelajar dapat menerangkan fungsi lengan dengan baik. Okey, anda dapat mengenal pasti 4 klasifikasi lengan yang mana berdasarkan kepada ciri-ciri lengan ya. Kemudian juga awak akan membuat SCL, iaitu mengadaptasi pola lengan padanan rata. Okey, seterusnya kita akan kenali dahulu apa itu lengan. Okey, apa itu lengan? Lengan ialah satu kaedah untuk menyudahkan keruk lengan ya. Okey, untuk fungsi yang berikutnya adalah apa? Lengan juga berfungsi memberi style kepada pakaian atau menjadikan pakaian lebih Kita akan balik semula kepada di sini saya akan tanyakan kepada pelajar. Okey, setelah selesai 10 minit atau 15 minit pertama yang diberikan, saya beri pula arahan yang berikutnya. Okey, untuk 15 minit yang berikutnya kita akan buat aktiviti berkumpulan. Okey, jadi saya nak nanti saya akan postkan satu gambar. Saya nak awak perhatikan gambar jenis-jenis lengan tersebut dan awak buat perbincangan dalam kumpulan masing-masing. Cuba analisis ataupun perhatikan gambar tu, apakah perbezaan yang terdapat dalam kesemua jenis lengan yang diberikan. Okey, awak catatkan dalam kumpulan masing-masing. Lepas ni kita akan share dalam kumpulan ni balik semula ya. Okey, Okey, so setelah arahan ini selesai diberikan kepada pelajar, mereka akan bergerak kepada kumpulan masing-masing, yang mana di sini saya telah memberi arahan kepada pelajar untuk add saya sebagai group admin dalam setiap kumpulan-kumpulan kecil pelajar. Okey, kalau klik di sini, kita dapat lihat ya perbincangan-perbincangan yang telah dibuat oleh pelajar pada hari tersebut, iaitu mereka telah mulakan perbincangan seperti yang kita minta. Dari situ kita dapat memantau sama ada pelajar-pelajar ini
hadir ataupun tidak, atau pelajar-pelajar ini memberi fokus ataupun tidak dalam perbincangan yang kita minta mereka jalankan. Okey. So di sini saya dapat juga memberi respon ataupun menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh pelajar dalam kumpulan-kumpulan kecil. Okey. Bagi memudahkan kita memantau aktiviti yang dijalankan oleh pelajar dalam setiap grup kumpulan ini, pastikan pelajar telah add pensyarah ataupun guru sebagai admin Jadi di sini kita dapat melihat perbincangan yang telah dilakukan oleh pelajar-pelajar. Misalnya dalam ini adalah dalam kumpulan grup 1. Mereka semua berbincang mengenai mereka berbincang mengenai soalan yang kita dah postkan sebelum ini, gambar lengan tadi. Ini nampak pelajar dah memulakan perbincangan. Satu lagi tips untuk mudahkan kita mengenali pelajar adalah pastikan pelajar menukar status pada profil mereka dengan nama mereka masing-masing, nama sebenar tanpa nama penuh. Okey, supaya kita dapat memantau dengan lebih mudah. Okey. So di sini kita dapat perhatikan pelajar telah melakukan perbincangan sepanjang tempoh masa yang diberikan kepada mereka. Okey. Satu kelebihan dengan adanya kumpulan kecil ini, kita boleh bukan sahaja memantau participation ataupun penglibatan mereka dalam setiap kumpulan. Dari situ kita juga dapat memantau ataupun mengenal pasti siapakah pelajar yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Contohnya di sini, kalau saya buka pada grup 5 di sini, kita perhatikan di sini nampak ada seorang pelajar yang telah leadkan kawan-kawannya untuk berbincang. Jom bincang kawan-kawan, dikata di sini. So perbincangan akan terus bermula di sini, dan sekiranya ada pelajar yang memberikan soalan di sini, kita boleh terus memberi respon kepada pelajar-pelajar tersebut. Okey, kita juga boleh lihat pada kumpulan-kumpulan lain yang mana kita dapati perbincangan telah berjalan di sini. Yang ini kita dapat juga lihat siapa yang akan menjadi pencatat, siapa yang akan menjadi kumpulan tersebut. So dari situ kita juga, mereka akan rasa seronok kerana mereka dapat seolah-olah mereka dapat masih lagi seperti dalam kuliah, mereka dapat bersama-sama menjalankan aktiviti. Setelah selesai aktiviti yang pertama, saya minta arahan di sini, saya minta pelajar lantik seorang ketua untuk terangkan perbezaan hasil daripada perbincangan mereka secara berkumpulan. Ini guru boleh menggunakan kreativiti masing-masing, sama ada meminta pelajar untuk menghantarkan jawapan mereka ataupun menghantarkan hasil perbincangan mereka dalam bentuk voice recorder. Okey, di sini saya contoh, saya menggunakan teks, dan juga mereka perlu menghantar voice recorder. Saya pendengarkan voice recorder untuk pelajar ini. Okey, melalui perbincangan kita dalam grup bulan 2, perbezaan yang kami lihat adalah daripada segi saiz lengan, style lengan, labuh lengan dan cara cantuman lengan. Okey, so inilah contoh jawapan yang diberikan oleh pelajar dan saya berikan respon kepada mereka di sini. Untuk kumpulan yang seterusnya, kita jemput kumpulan 1 lah. Okey, saya minta kumpulan berikutnya, kumpulan 1, untuk memberikan hasil perbincangan kumpulan mereka dan juga voice recording. Okey, baiklah. Untuk kami kumpulan 1, berdasarkan gambar yang telah diberikan, kami dapat kenal pasti beberapa perbezaan. Yang pertama dapat dilihat dari segi jenis pakaian. Sebagai contoh, untuk pakaian A, kita dapat lihat itu adalah baju sweatshirt, macam baju sejuk. Jadi okey, so seterusnya saya minta kumpulan lain untuk postkan jawapan mereka hanya menggunakan teks. Kumpulan yang lain dah boleh postkan hasil jawapan awak Okey, seterusnya setelah selesai aktiviti yang berkumpulan yang pertama, saya proceed dengan nota yang kedua, sambungan nota yang kedua, dan saya memberikan arahan seperti berikut. Bagus semua kumpulan nampaknya dapat melihat perbezaan-perbezaan pada setiap lengan yang diberikan Okey, untuk seterusnya kita nak fahami lebih detail apa perbezaan bagi setiap lengan tersebut. Saya nak awak tonton video yang berikutnya. Saya beri masa dalam 10 minit. Okey. Di sini saya telah uploadkan video saya dalam bentuk YouTube Lagi mudah untuk pelajar untuk menontonnya, dan pelajar boleh hanya terus klik di sini.
dan paparan YouTube akan keluar di sini ya. Okey, bagus ya. Berdasarkan perbincangan awak dalam kumpulan tadi, nampaknya kamu semua boleh ya mengenal pasti ada perbezaan ya pada Okay, semasa video diberikan ataupun selepas video diberikan, kita juga boleh minta pelajar mengajukan soalan ya sekiranya mereka ada yang tidak faham. Tidak ada soalan, saya pula yang akan memberikan soalan kepada pelajar, dan di sini saya telah memanggil pelajar, menyebut nama mereka untuk mereka menjawab, dan diarahan pada peraturan awal adalah apabila soalan diajukan, pelajar tersebut nama yang telah di-highlightkan perlu menjawab dalam bentuk voice recording. So di sini ada beberapa soalan saya telah ajukan kepada pelajar, dan ini adalah contoh-contoh jawapan yang diberikan oleh pelajar ya. Kita cuba pendengarkan. Saya cuba ya doktor, sebab baju kimono dia sama konsep dengan baju kelawar, di mana kimono dia Okey, ini juga ada jawapan yang diberikan, contoh jawapan yang diberikan oleh pelajar yang telah disoal tadi. Okey, bagi menjawab soalan doktor tu, kenapa individu berwarna gempar biasanya Okey, so secara tidak langsung dengan kita memberikan soalan sebegini, pelajar akan sentiasa mengikuti kelas kita dan sentiasa terlibat secara aktif ya. Okey, seterusnya saya berikan arahan yang selanjutnya. Okey, untuk jawapan Anis tadi boleh. Okey, ini saya memberikan sedikit penuguhan kepada jawapan yang diberikan oleh Anis kerana jawapannya kurang tepat. Okey. So berikutnya saya berikan lagi arahan. Kita akan sambung kuliah kita dengan menonton video lengan yang ketiga. Okey, dalam video ni saya akan terangkan lebih terperinci untuk setiap lengan tersebut. Okey, dan kita akan adakan SCL selepas kita habis menonton video ini ya. Okay, so kita berikan masa pada pelajar untuk menonton, dan saya juga uploadkan di sini video untuk nota yang ketiga melalui YouTube. Okey, bagaimana kita nak menentukan kedudukan lengan baju? Okey, kita nak pastikan macam mana kita nak pastikan dia duduk terletak dengan cantik lah. Maksudnya garis tengah lengan tu bertemu betul-betul dengan garis tengah bahu kita. Okey. Ini adalah contoh video ketiga yang saya berikan kepada pelajar. Okey, untuk aktiviti seterusnya saya telah menjalankan aktiviti SCL, dan arahan ini diberikan dalam bentuk teks di sini, dan saya juga telah memberikan mereka video. Okey, video untuk mereka menonton dan membuat SCL dalam masa 10 minit yang diberi. Saya akan demokan cara membuat lengan adaptasi lengan bishop ya. Nanti yang pertama kita gunting dahulu pola yang saya beri kepada awak tu. Ini dah contoh pola basic lengan kita ya. Okay, kita lipat pola ni untuk dapatkan garis tengah garis tengah kita punya garisan garis tengah lengan kita di sini. Okey, ini contoh demo yang saya sediakan untuk pelajar supaya mereka boleh buat terus di semasa PDP sedang berlangsung ya. Sekiranya ada soalan daripada pelajar, kita boleh terus jawab di sini, dan di sini saya berikan arahan yang seterusnya. Okey, dah berjaya ke buat? Okey, siapa yang nak kongsikan lengan bishop dia? Awak boleh tangkap gambar dan hantar dalam grup ni ya. Okey, kita perhatikan ini adalah hasil-hasil kerja pelajar yang mereka buat secara serentak semasa kita menjalankan PDP, dan saya juga terus memberi komen kepada hasil kerja pelajar di sini. Seandainya betul, kita berikan peneguhan yang positif, dan sekiranya salah, kita tegur supaya mereka boleh membuat pembetulan. Misalnya di sini saya minta pelajar pastikan garisan tengah itu lurus. Okey. Dan seterusnya kita tengok. Saya bagi arahan yang berikutnya lagi kan. Seterusnya ni saya akan demokan cara membuat adaptasi untuk lengan gelembung ya. Okey, so saya nak nanti lepas tonton video ni awak kena buat benda yang sama dan kita sharekan hasil dalam. Saya berikan video untuk SCL yang kedua, demo untuk buat adaptasi lengan gelembung, dan pelajar akan kongsikan hasil kerja mereka di sini ya, dalam grup yang sama. So dengan adanya aktiviti sebegini, pelajar
sentiasa dekat dengan pensyarah ataupun guru dan mereka tidak rasa bosan mengikuti kelas ataupun PDP kita ya. Okay, setelah selesai kita beri tempoh masa untuk mereka menjalankan SEL tadi, saya memberi sedikit peneguhan tadi dan juga memberikan mereka arahan-arahan seterusnya apa yang mereka perlu siapkan dalam tugasan yang perlu disiapkan di rumah ya. Dan setelah selesai kepada aktiviti SEL tadi, saya telah memberikan arahan yang seperti berikut. Sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, saya nak awak semua kembali kepada kumpulan masing-masing dan awak buatkan satu mind mapping berkenaan dengan topik kita hari ini iaitu lengan. Okay, dan saya minta pelajar untuk balik kepada kumpulan masing-masing untuk membuat satu mind mapping rumusan kepada apa yang telah mereka belajar pada hari ini. Namun begitu, kalau diperhatikan di sini, pelajar masih lagi excited untuk membuat SEL tadi dan mereka masih lagi terus postkan hasil-hasil kerja mereka. Okay. Tak apa, kita masih lagi menerima dan juga masih lagi memberi respon kepada hasil-hasil kerja pelajar ya. Dan saya ingatkan mereka lagi sekali untuk teruskan dengan tugasan yang seterusnya, iaitu mereka perlu membuat mind mapping ya. Dan nanti kalau kita lihat dalam grup-grup kecil ini, mereka telah bergerak dan mula membuat mind mapping masing-masing. Dan di sini saya kongsikan contoh. Ini adalah salah satu contoh mind mapping yang telah dibuat oleh pelajar. Okay. Dan ini merupakan kumpulan yang pertama dan saya berikan mereka sedikit peneguhan dalam bentuk emoji. Okay. Kerana pelajar-pelajar sekarang mereka suka bermain dengan emoji, jadi kita sebagai guru perlulah cakna ya tentang perubahan-perubahan ataupun apa minat yang disukai oleh pelajar. Okay. Kita boleh menggunakan pelbagai kaedah lain untuk membuat penilaian ke atas PDP yang dijalankan pada hari tersebut. Selain daripada mind mapping, kita juga boleh minta pelajar membuat aktiviti-aktiviti ataupun kuis yang mudah seperti menggunakan aplikasi Kahoot yang mana kita boleh link terus ke WhatsApp, memberikan mereka link. Okey, kita juga boleh menggunakan hot potatoes. Okey, selain pada itu kita juga boleh memberikan pelajar kuis-kuis ataupun soalan-soalan yang mudah dalam bentuk yang berbeza. Membuat rumusan, saya minta 2 orang pelajar untuk membuat rumusan secara voice recording di sini ya. Kalau perhatikan di sini ada pelajar yang telah menghantar voice recording untuk rumusan di akhir kelas. Doktor, saya ganti Miza boleh? Sebagai rumusan, apa yang telah saya pelajari hari ini adalah terdapat pelbagai kategori lengan dan setiap kategori lengan tu terdapat pelbagai fungsi. Okey, ini juga contoh. Ada juga di sini pelajar lain yang volunteer untuk memberi sedikit rumusan ya. Okey, Doktor, Assalamualaikum. Untuk rumusan pada kelas hari ini adalah kita belajar mengenai lengan, Doktor, iaitu kita ada belajar membuat adaptasi lengan gelembung atas. Okey, dan jangan lupa kita berikan peneguhan kepada jawapan-jawapan pelajar tadi supaya mereka lebih rasa dihargai dan seronok untuk mengikuti PDP kita di masa akan datang. Okey, dan arahan saya yang seterusnya adalah di sini. Alhamdulillah, hari ini kita dah selesai kelas kita yang mana hari ini kita dah belajar apa itu lengan, betul, apa dia kita dah kena lihat. Dan juga saya telah meminta pelajar. Dengan itu berakhirlah kelas kita untuk hari ini. Terima kasih kepada semua dan kita jumpa lagi di minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama untuk kuliah kita yang ke-9. Okay, so sebelum saya mengakhiri kelas pada hari tersebut, saya juga telah minta komen ataupun sedikit refleksi daripada pelajar berkenaan dengan kelas pada hari tersebut ya, iaitu sebagai contoh di sini saya tanya pada mereka bagaimana kelas pada hari ini, dan kalau ikut pada respon di sini mereka sangat seronok dan mereka rasa tidak boring bagi contoh ni Azlina bagi komen, okey sangat doktor, best, tak rasa nak tidur pun Lepas tu ada yang memberi komen bahawa kelas tak mengantuk sebab doktor ada bagi banyak kerja. Okey, so inilah salah satu cara bagaimana kita hendak menjalankan PDP yang lebih menarik dengan pelajar-pelajar kita. Mudah kan cara kita mengajar menggunakan WhatsApp? Kita boleh santai-santai sahaja, tak perlulah kita stres-stres, okey? Dan kita boleh sambil-sambil tu melayan anak-anak baca buku ataupun kita boleh sambil mengajar di dapur, di pasar dan sebagainya.
So, satu persoalan daripada orang ramai ya, bagaimana kita nak savekan data-data ataupun nak jadikan bukti pengajaran melalui WhatsApp, betul? So, apa cara kita boleh buat adalah kita boleh screenshotkan kita punya maklumat tadi dan kita email ke email kita sendiri sebagai simpanan kita. Saya dah screenshotkan image tadi yang perbualan ataupun PDP yang telah dilaksanakan. Kalau buka di sini kita boleh tengok dia ada banyak ya, panjang di sini yang kita dah rakamkan screenshot tadi. Kemudian kita savekan dan kita emailkan kepada Gmail kita sendiri untuk simpanan dan rujukan kita di masa akan datang. Okay, saya harap video ini bermanfaat buat semua pelajar-pelajar saya yang sedang menjalani latihan mengajar, kepada guru-guru dan juga rakan-rakan pensyarah di luar sana. Selamat mencuba.